Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini, dan saya minta maaf kerana saya lewat tersesat jalan. Padahal datang banyak kali dah kan. Satu simpang terlepas, terus dia pusing jauh. Baik, kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan kitab mukhtasar ataupun ringkasan kepada Sahih Al-Bukhari. Dalam kuliah yang lepas telah pun habis kita baca hadis berkaitan dengan peristiwa Nabi bersama dengan Jibril di Gua Hira. Hari ini kita nak baca hadis yang keempat. Empat baca dah? Belum ya? Hadis yang keempat. An Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan hatta yansalikha fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas merupakan sahabat yang muda, nama dia Abdullah bin Abbas, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Kira dia ni macam sepupu Nabi lah, sebab Abbas tu pak saudara Nabi. Dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia yang paling pemurah. Dia kata di zaman dia tidak ada orang yang lebih pemurah daripada Nabi. Bahkan Jabir bin Abdullah meriwayatkan Nabi ni dia tidak pernah diminta dengan sesuatu melainkan dia akan bagi. Itu sifat Nabi. Tak ada orang minta kat Nabi ni, kalau Nabi ada sesuatu melainkan Nabi akan bagi. Baik, maka Ibnu Abbas kata Nabi ni manusia paling pemurah. Bil khair, pemurah tu dengan kebaikan lah. Bukan pemurah tu dari sudut buat benda yang tak elok kan. Ada orang dia bab benda tak elok ni pemurah, itu tak bagus lah kan. Boleh kongsi sekotak rokok 4 orang, itu pemurah juga tu. Tapi pemurah yang tak diminta, tak dituntut. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi ni, dia ni pemurah dah. Bila masuk bulan Ramadan, Nabi jadi lagi pemurah. Ketika mana Nabi bertemu dengan Jibril. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan. Dan Jibril bertemu dengan Nabi di setiap malam daripada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril bertadarus dengan Nabi Al-Quran. Pertama sekali, kita semua tahulah bila masuk bulan Ramadan ni bulan Quran. Bahkan muhaddisin yang besar-besar macam Imam Malik, macam Sawri, macam Az-Zuhri, mereka ini apabila masuk bulan Ramadan, mereka akan berhenti pengajian hadis. Semua akan bertumpu kepada Al-Quran. Mereka akan khatam Quran berkali-kali dalam bulan Ramadan. Kerana mengambil semangat daripada hadis ni, iaitu Nabi SAW sendiri setiap malam bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Itu bulan Ramadan. Dan para ulama juga mengatakan Nabi SAW bila bertemu dengan Jibril dalam bulan Ramadan ni dia seronok.
bila dapat bertadarus dengan Jibril, maka bila dia seronok, dia akan jadi lebih pemurah. Ini tabiat manusia. Bila dapat satu benda yang mengembirakan, dia akan rasa diri dia pemurah dan dia akan bagi pada orang lain. Bukan semua amalan Melayu ni kita nak tentang. Yang ni kita setuju. Kerana orang Melayu ni bila dapat satu benda yang mengembirakan dia, dia akan buat kenduri makan. Dia panggil kenduri kesyukuran. Betul? Dia dapat bonus, dia buat makan. Yang ni betul, ikut sunnah. Yang ni tak jadi masalah. Anak luluh periksa, kan? Buat makan. Okey. Ataupun apa lagi? Naik pangkat, open table. Kan? Boleh. Apa saja nikmat yang kita dapat yang menjadikan kita gembira, maka disunnahkan kita untuk memberi makan, memberi sesuatu. Bahkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mana dia ni dipulau oleh Nabi dan orang-orang yang berada di Madinah, ketika mana dia tak pergi perang Tabuk. Cerita ni glamour lah, banyak kali dah orang duk sebut. Dia kena pulau dengan Nabi dan para sahabat yang lain bila mana dia tak pergi perang Tabuk. 50 hari kena pulau, semua orang tak bercakap dengan dia. Bila masuk hari yang ke-50, lepas dia salat subuh, dia duduk sekejap sementara nak tunggu matahari naik, tiba-tiba datang berita. Seorang sahabat, dua orang sahabat datang bawa cerita bahawasanya Allah telah menerima taubat dia. Ni Ka'ab bin Malik. Dia tengah duduk tunggu matahari nak naik ni, tengah berzikir, buat zikir pagi, tiba-tiba dua orang sahabat bawa berita. Berita yang Allah Ta'ala telah menerima taubat dia. Yang mana sebelum ni memang dia hidup dalam keadaan tertekan. Tegur orang sini tak mau terima, tak mau menyaut, tegur orang sini tak mau layan, tertekan. Jadi bila datang satu berita gembira, busyra, berita gembira bahawasanya Allah telah menerima taubat dia, maka pada ketika itu dia seronok. Dia buka baju yang dia pakai itu dia buka, dia bagi pada orang yang sampaikan berita kat dia. Ada dua orang sahabat, cuma yang sampai dulu seorang. Dia buka baju dia bagi. Dia kata, ambillah baju aku ni, sedekah. Lepas tu dia terasa nak pergi jumpa Nabi, baju dah tak ada. Sebab baju dia itulah salah. Pergi pinjam baju orang. Maksud dia memberi sesuatu ketika mana gembira ni adalah satu fitrah yang Islam kita kata akui. Islam tak buang benda ni. Dan benda ni adalah masyarakat Melayu. Dan kita tak bantah dan kita tak tentang. Yang ni selari dengan sunnah. Bagi makan ni bila gembira. Sekali ada orang kata kita anti Nusantara pula. Tak. Kita nak bagi betul. Mana yang dah memang betul tak apa buat. Kan? Tambah-tambah orang Melayu ni bila nak masuk Ramadan ni, dia seronok nak menyambut Ramadan kan. Dia buat kenduri sempena menyambut Ramadan, kesyukuran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia bertemu dengan Ramadan kali ini. Selagi mana tidak diikat dengan waktu yang tertentu, bila-bila nak buat pun tak apa, maka tidak menjadi masalah. Kemudian dia kata Al-Imam Nawawi juga, kita digalakkan sangat-sangat untuk duduk bersama dengan orang saleh seperti mana Nabi ni seronok duduk dengan Jibril. Kerana Jibril malaikat, tak buat dosa. Cari kawan-kawan yang saleh. Cari teman, sahabat ni sahabat yang saleh. Yang mana bila kita buat silap, dia boleh tegur. Bukan cari kawan yang hanya gelak sama-sama. Bila kita buat silap, dia diam. Tak mau. Itu bukan sahabat. Sahabat ialah satu orang yang boleh bimbing kita ke jalan yang betul. Kita salah, dia tegur kita. Dan bila dia salah, kita tegur dia. Ini sahabat ya, yang saleh. Baik. Kemudian kata Ibnu Abbas lagi, wa fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ketika mana Jibril bertemu dengan dia, ajwadu bil khair, sangat-sangat pemurah dengan kebaikan, minar rihil mursalah, daripada angin yang tidak putus-putus.
Maksud dia, Ibnu Abbas kata, bila Nabi bertemu dengan Jibril, kebaikan Nabi, sifat pemurah Nabi itu lebih baik, lebih dahsyat daripada angin yang berhembus yang tidak putus-putus. Angin yang datang sentiasa. Kita sekarang ni El Nino kan. Panas. Sekolah kat utara cuti. Panas. Jadi bila datang angin, 2-3 hari ni kat Selayang angin kuat. Angin kuat. Jadi bila datang angin tak putus ni, macam mana sifat angin yang tak putus ni? Pertama sekali, angin yang tak putus ni, dia memberikan kita nyaman lah, seronok kan. Jadi orang yang duduk dengan Nabi ni, dia rasa kebaikan Nabi. Dia rasa kebaikan Nabi tu tak putus-putus. Dan yang keduanya, angin ni bila dia datang, dia tak kira orang. Bila dia datang satu kawasan, orang kawasan tu semua akan rasa. Dia tak pilih bulu. Begitu juga kebaikan Nabi, yang mana kebaikan Nabi ni tak pilih bulu. Bukan hanya Nabi layan orang kaya saja. Nabi biar orang miskin, tak. Nabi layan sama rata. Semua orang dapat rasa kebaikan Nabi SAW. Maka kita masuk kitab yang baru ataupun bab yang baru, Kitabul Iman, kitab iman. Bab qaulin Nabi SAW, buniyal Islamu ala khams. Bab yang pertama pada membicarakan kata-kata Nabi, dibenakan Islam itu di atas 5 perkara. Wa huwa qaulun wa fi'l yazid wa yanqus. Yang mana iman itu ialah perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ini ahlu sunnah. Yang mana ahlu sunnah, dia kata iman apa? Qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Yang mana perkataan itu kita mengucap dengan lidah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Mesti diucap dengan lidah. Wa amal, dan juga mesti beramal. Yang mana amalan itu merangkumi 2. Yang pertama, amalan jiwa, apabila dia membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi SAW. Satu orang yang mengaku dia beriman dengan lidah dia, tetapi jiwa dia tidak mengaku dan tidak membenarkan apa yang disebut oleh lidah dia, maka dia tidak dianggap sebagai beriman. Dia jadi munafik semata-mata. Satu orang yang mengaku dia beriman, tapi jiwa dia tidak percaya, jiwa dia kufur, dia munafik. Ni di sisi ahli sunnah. Mesti dibuktikan dengan perbuatan jiwa. Maknanya jiwa dia mesti membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi itu sebagai benar. Bahkan ada dalam riwayat menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu apabila jiwa dia, hawa nafsu dia menjadi ikutan kepada apa yang aku bawa. Dia tak padan hanya sekadar slogan atas lidah. Saya percaya Nabi, saya sayang Nabi. No. Mesti dibuktikan dengan jiwa. I'tiqad dan kepercayaan. Tak padan hanya kata saya beriman dengan Nabi, tapi dalam jiwa dia penuh hasad dan haqad dan kebencian kepada Nabi. Tak jadi. Itu yang pertama, amalan jiwa. Yang kedua, amalan anggota. Yang mana orang yang beriman, setelah dia mengakui dengan jiwa dia bahawasanya dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, dan dia mengaku di atas lidah dia bahawasanya dia beriman dengan ajaran-ajaran Islam, maka mestilah iman dia tu dibuktikan dengan amalan dia, amalan anggota dia, untuk membuktikan pada orang bahawasanya dia beriman. Dia memenuhi tuntutan iman. Cuma amalan ni, dia bukan amalan yang juzuk ni. Dia jinsul amal. Amalan secara mutlak, mesti beramal. Tidak mungkin satu orang mukmin mengaku beriman, jiwa dia beriman,
tiba-tiba satu amalan baik pun dia tak pernah buat untuk membuktikan keimanan dia. Ni sangat ajaib. Maka sebab itu ulama ahli sunnah mengatakan iman qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Yang mana perbuatan anggota membuktikan keimanan, membuktikan bahawasanya kita sedang melaksanakan tuntutan iman. Tapi adakah bermakna orang yang tak beramal, satu dua amalan yang wajib atas dia menjadi kafir? Tak. Ini bukan ahli sunnah. Ahli sunnah kata amalan secara mutlak itu termasuk di dalam pengertian iman. Tetapi satu orang katalah dia ni meninggalkan satu amalan yang wajib, maka ahli sunnah tidak mengkafirkan dia. Ahli sunnah tidak mengkafirkan dia mudah-mudah. Yang mengkafirkan orang tak buat benda wajib ni, kalaulah kata ada satu orang tinggalkan benda wajib dengan sengaja, dia tak bayar zakat yang wajib atas dia, contoh, ahli sunnah, pada ahli sunnah dia kafir tak kafir? Ataupun dia buat satu benda yang haram, pada ahli sunnah dia tak kafir. Orang berzina, orang berzina ni buat dosa besar lah, tapi pada ahli sunnah lepas zina kena taubat, tak perlu mengucap balik untuk masuk balik Islam, kerana dosa besar tidak mengkafirkan dia. Berbeza dengan golongan khawarij, yang mana golongan khawarij ini mereka menggunakan sumber yang betul tetapi tidak mengikut tafsiran para ulama, maka kadang-kadang pemahaman literal mereka membahayakan sehingga mereka mengkafirkan golongan-golongan yang tak buat benda wajib dan meninggalkan yang meninggalkan benda wajib dan meninggalkan benda wajib dan melakukan benda haram. Ini yang dalam hadis Nabi sebut ni, golongan yang dipanggil sebagai sufahaul ahlam, ahdathul asnan. Mereka ini adalah golongan yang gigi pun baru tumbuh, cita-cita pun tak berapa nak jelas lagi. Tapi dalam sebahagian hadis disebutlah kepala dia botak, pakaian dia singkat, bercakap hadis Nabi yang sahih tapi menyesatkan orang lain ataupun suka mengkafirkan orang lain. Ni golongan khawarij. Golongan yang dipanggil sebagai khawarij yang Nabi kata la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Jika aku bertemu dengan mereka ini, aku akan bunuh mereka seperti mana dibunuhnya kaum 'Ad. Maksudnya golongan ni sangat bahaya dalam agama, yang mana mereka ini sangat salah pada diri sendiri, tetapi dalam masa yang sama kuat juga membunuh orang-orang Islam yang lain. Yang dalam hadis Nabi sebut yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman dengan alasan orang yang beriman tidak buat satu dua benda yang wajib atas dia, ataupun dengan melakukan satu dua benda yang haram ke atas dia. Wa yad'una ahlal awthan. Mereka meninggalkan ahli-ahli kafir yang menyembah berhala, kerana pada mereka yang tu kafir asal. Orang Islam tinggal satu benda wajib, bunuh. Ini golongan khawarij yang muncul pada zaman Ali bin Abi Talib. Cumanya adalah sebahagian ustaz duk mengajar, dia bacalah hadis khawarij ni, lepas tu dia nak tuduh golongan khawarij ni, dia kata ustaz-ustaz muda yang ada. Kita bukan tak setuju, tapi pada-padalah nak tafsir hadis tu. Sebab ulama, kalau kita baca hadis-hadis berkenaan dengan apa yang Nabi sebut, hadis yang seperti ini semua merujuk kepada golongan khawarij. Bukanlah kita tak setuju. Dia orang tak setujulah dengan kita. Ramai orang tak setuju dengan saya pun, saya tak peduli. Kerana kita mengajar bukan nak cari redha manusia, kita mengajar ni nak cari redha Tuhan. Kalau kata saya ni mengaji 5-6 tahun, saya boleh percaya kan, saya pun terima. Memang kita tak pandai pun. Kadang-kadang dia kata jangan ikut sangat ustaz-ustaz muda ni tuan-tuan. Dia orang ni mengaji 4-5 tahun dapat PhD, lepas tu nak belagak macam ulama besar. Dok, kita tak pernah kata kita ulama besar. Orang nak cium tangan kita pun kita tak bagi.
Sampai ada orang tanya saya, hantar dekat Facebook ni, hantar dekat WhatsApp, "Ustaz, kenapa bila mana saya salam ustaz nak cium tangan ustaz tarik, saya memang tak bagi." Pertama, saya nak jaga jiwa saya lah. Bukanlah pandai sangat, hebat sangat kita ni pun. Yang keduanya, kita rasa kita tak layak dicium tangan. Memang kita tak kata pun kita ulama besar. Tapi bila kita mengajar, kita bawa pandangan ulama besar. Kita bawa pandangan Ibn Hajar. Kita bawa pandangan An-Nawawi. Kita bawa pandangan Qadhi Iyad. Kita bawa pandangan Qurtubi. Kalau saya mengaji 4-5 tahun, kita boleh terima. Tapi takkan imam-imam ni mengaji 4-5 tahun juga. Jadi sebab itu tuan-tuan, mana-mana orang yang datang bagi kuliah, saya kira tuan-tuan sudah bijak untuk menilai hujah dan fakta. Tak pada hanya kata ulama' kata, ulama' mana yang kata? Ulama' mana yang kata? Kena bawa bukti lah. Kena bawa bukti. Maka sebab itu dia ada beza antara, saya suka sahabat saya sebut, dia kata ada beza di antara syarah hadis dengan goreng hadis. Jangan goreng. Baca hadis ikut tafsiran para ulama, betul. Tapi ulama mana yang kau baca ni? Tafsiran ulama mana yang kau ikut? Maka kena bagi tahu. An-Nawawi menyebut. Barulah orang yakin. Kan? Baik. Kemudian dia kata lagi, Syekh Albani, dia ringkaskan kitab Sahih Bukhari, dia kata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kerana dia bawa perkataan yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ni ahli sunnah. Iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan maksiat. Bertambahnya iman dengan melihat bukti dan tanda kebesaran Allah. Berkurangnya iman apabila kita jauh daripada ibadat ataupun kita jauh daripada keadaan saling ingat mengingati. Sebab itu Al-Quran disebut watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu ialah mereka-mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Pesan dengan kebenaran. Tuhan tak suruh pesan dengan benda yang orang suka. Tuhan suruh pesan dengan kebenaran. Orang tanya kita satu benda, kita kena bagi benda yang betul. Tuhan tak suruh kita maki orang, suruh cakap dengan laras bahasa yang elok, tapi suruh cakap yang betul. Orang tanya, bagi tahu yang betul. Jangan duk selindung-selindung, bagi tahu yang betul tu. Wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Untuk apa? Untuk membina environment iman. Sebab itu Islam juga larang kita buat maksiat dan kita jelaskan maksiat kita depan orang. Allah Ta'ala dah tutup aib kita. Dah tutup dosa kita. Jangan kita pergi buka dosa depan orang ramai. Dan jangan kita buat dosa di depan-depan orang. Bukan nak galak dosa buat belakang orang, tak. Tapi kadang-kadang kita ni manusia, bukan maksum pun. Bila kita nak buat satu dosa, dah tak mampu nak tahan diri, sembunyikan. Supaya environment dalam negara Islam itu environment yang membina iman. Kerana iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Buktinya apa yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka dapat menambah keimanan bersama dengan keimanan mereka. Wazidnahum huda, kata Allah, dan kami tambah kepada mereka hidayah. Mereka sudah menerima hidayah, tapi kami tambah lagi hidayah kepada mereka. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah orang-orang yang telah menerima hidayah yang lain. Kita pun sama. Tuan-tuan, kita pun sama. Kadang-kadang kita sebagai Muslim, iman tu ada dalam jiwa kita. Iman tu ada. Percaya kepada Tuhan yang satu, menafikan Tuhan yang lain. Percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Quran dan rukun-rukun iman yang lain. Kita percaya, ada dalam jiwa. Tapi kadang-kadang kita sendiri boleh ukur iman kita.
Bila mana kita mendengar ceramah agama ni, masa tu iman tengah meningkat. Kadang-kadang bila dengar ceramah tu, ustaz yang sebut tu, dalam ceramah tu ustaz sebut satu benda yang kita buat dan ustaz tu bagi tahu tak betul, rasa macam kena ketuk kepala. Dengan hema. Masa tu rasa insaf. Insaf sungguh aku tak mau buat kan. Masa tu iman tengah meningkat. Tapi bila balik rumah, iman dah menurun. Iman dah menurun. Begitu juga kadang-kadang bila kita tengok bukti-bukti kebesaran Allah, dengar ceramah tentang mukjizat saintifik dalam Al-Quran, dengar satu orang ustaz cerita tentang mukjizat saintifik, dia buktikan dengan pembuktian sains yang selari dengan Al-Quran, maka pada masa tu iman kita meningkat. Bertambah keimanan kita dengan Islam, bertambah keimanan kita dengan Al-Quran. Tapi bila mana satu orang sedang melakukan maksiat, satu orang sedang melakukan maksiat, maka pada masa itu dia tak boleh claim iman dia sempurna. Dia tak boleh claim. Orang yang sedang berzina, dia tak boleh kata saya sebenarnya iman saya sama je sekarang ni pun dan juga waktu solat tadi, lebih kurang je. Tak ada. Iman dia sedang berada di peringkat yang terendah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriqu sariq wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu berzina, melainkan waktu berzina tu dia tidak beriman. Bukan tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman. Bukan kita nak kafirkan dia, tak. Tapi nak kata iman dia tidak sempurna pada waktu tu. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang baca Quran ke, dengar lagu Selimut Putih ke, kadang-kadang lagu yang sama, nasyid yang sama, kadang-kadang kita dengar, kita boleh mengalirkan air mata. Kadang-kadang lagu yang sama, kita dengar tak ada rasa apa. Duk seorang-seorang dalam kereta, pasang radio, dengar lagu Selimut Putih kan. Dia kata, aku ni banyak dosa. Terus keluar air mata. Keinsafan, taubat. Masa tu iman tengah meningkat. Lagu yang sama dipasang bila sampai rumah, lepas kena bebel dengan bini, tak puas hati, pasang TV, lagu yang sama, tapi hangat hati punya pasal, tak ada rasa apa lah dengar lagu, kerana iman sedang menurun. Ini ahli sunnah. Jadi kita kena kawal iman. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Sentiasa duduk dengan orang saleh, sentiasa duduk dengan orang yang boleh meningkatkan keimanan kita. Berbeza dengan golongan Khawarij yang mengatakan siapa buat dosa, iman dia batal. Berbeza dengan golongan Murji'ah. Ada satu lagi golongan mazhab yang terkeluar daripada ahli sunnah. Golongan ini dipanggil sebagai golongan Murji'ah. Siapa golongan Murji'ah? Mereka mengatakan iman ni hanya di lidah. Siapa yang mengucap mengatakan dia beriman di atas lidah, maka dia sempurna iman. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang pada mazhab ni. Siapa mengaku beriman, maka dia mukmin kamilul iman. Dia mukmin sempurna iman. Maka iman kita dengan iman Abu Bakar menurut mazhab ni sama. Kalau sama, buat apa syurga ada tingkatan banyak-banyak? Jadi sebab itu kita katakan mazhab ni terkeluar daripada ahli sunnah. Tuan-tuan, saya sebut ahli sunnah ni, kita ahli sunnah tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak berdaftar. Kita ahli sunnah insya-Allah. Jangan takutlah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang yang mendapat hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hidayah kepada mereka, dan Allah taala akan memberikan kepada mereka sifat taqwa. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman akan bertambah keimanan. Nampak? Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian disebut lagi, dia kata fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, dan orang-orang yang beriman itu akan bertambah keimanan mereka. Wa qauluhu jalla dzikruh fakhshawhum fazadahum imana. Ayat ni diturunkan ketika mana perang Khandaq, ketika mana orang-orang Islam diberikan amaran oleh orang-orang kafir
bahawasanya seluruh orang kafir telah berhimpun untuk serang kamu. Fakhshawhum, hendaklah kamu takut kepada mereka. Cuba kita bayang tuan. Duk kat Madinah tu kecil je macam Penang tu. Seluruh kafir tanah Arab berhimpun kepung Madinah. Fakhshawhum, takutlah kamu dengan mereka. Dia orang bagi amaran, takutlah dengan tentera-tentera kafir yang akan datang menyerang kamu ni. Fazadahum imana. Tak bertambah pada orang mukmin melainkan hanyalah keimanan. Wa qauluhu ta'ala, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak bertambah kepada mereka melainkan iman, keimanan dan juga taslim, penyerahan kepada Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah itu adalah tanda-tanda keimanan. Kita benci satu orang kerana Allah, iman. Kita sayang satu orang kerana Allah, iman. Sebab tu kita kena tengok, kita benci dengan suka ni atas neraca apa? Ada orang dia benci kat orang lain. Pasal apa benci kat dia? Aku tengok muka dia pun aku benci lah. Tak tahu pasal apa. Dia buat apa sampai kau benci sangat ni? Aku tengok dia tu kulit dia gelap, aku tak suka. Itu bukan tanda keimanan. Tapi ada orang yang dia benci satu orang kerana maksiat yang dia buat. Bukan benci batang tubuh, tapi benci perbuatan. Itu menunjukkan ada iman dalam jiwa. Kita sayang satu orang kerana dia banyak menyampaikan benda-benda agama, walaupun dia tak pernah bagi kita apa pun. Tapi kita tengok dia, kita tengok, Masya Allah, baguslah dia ni, ada iman. Itu menunjukkan ada keimanan dalam jiwa. Sebab tu tuan-tuan, kita tak pernah tengok muka tokoh-tokoh Islam ni. Nabi tu tak apalah sebab dia martabat Nabi dia. Tapi dalam Islam ni dia ada tokoh-tokoh. Dan di antara tokoh yang kita sayang, Bilal bin Rabah. Bahkan muazzin kita panggil dengan nama Bilal. Tu kat Malaysia ni kita panggil Bilal lah kan? Imam dengan Bilal kan? Bilal ni kalau ikut sejarah ya, kulit dia macam mana? Kulit dia gelap. Kulit dia gelap. Memang gelap sungguh. Habsyi. Tapi bila disebut Bilal, orang yang beriman, dia akan rasa hormat dan sayang kepada sahabat Nabi ni. Walaupun dia tahu mungkin fizikal Bilal ni taklah handsome mana. Tapi dia sayang. Kerana Bilal ni orang saleh. Itu membuktikan ada iman. Maka kita kena pastikan tuan-tuan, neraca kita nak suka orang, kita nak benci orang, bukan kerana neraca nafsu, tetapi kerana neraca iman. Sampai satu ketika apabila kita tengok orang yang kita tak berapa nak setuju itu betul, kita terpaksa untuk kata betul, kerana itulah bukti keimanan. Adalah satu dua golongan ni, Dr. Zakir Naik ni datang kat Malaysia ni. Tuan-tuan, Dr. Zakir Naik ni, kita hormat dia sebab dia banyak jasa dalam dunia Islam ni. Hebatlah dia ni. Bukan hanya boleh quote Al-Quran, bukan hanya boleh petik ayat Quran, dia boleh petik Bible. Sebut nama chapter, sebut nombor chapter dan nombor verse. Dia boleh petik Upanishad, dia boleh petik Veda. Hebat ha? Dari sudut perbandingan agama, ilmu dia memang kemah. Ada pula orang Islam, orang kafir tu kita tak heran. Orang kafir malah jaki dia. Yang tu normal lah kan. Tapi ada pula orang Islam boleh kempen sekali. Tak setuju satu dua benda, tapi dalam masalah dia dakwah ni, dia nak Islam ke orang, dia pertahan akidah Islam depan orang non-Muslim. Satu benda yang sangat-sangat perlu kita banggakan. Dan orang yang beriman paling tidak, bila mana
Dr. Zakir Naik dipanggil syaitan oleh mana-mana puak, dia akan rasa terhina. Bukan terhina sebab batang tubuh Zakir Naik, kerana kita bukan saudara dia pun. Orang tanya kat saya, "Ustaz ni turun pasal apa press conference?" Saya kata, walaupun saya ada keturunan mamak, tapi saya turun bukan kerana sebab itulah. Saya turun sebab dia adalah saudara Islam yang telah banyak menyumbang untuk Islam. Maka kita kena turun memberikan sokongan, memberikan semangat, memberikan tekanan kepada orang yang fitnah dan menzalimi dia. Boleh pula ada orang Islam kempen jangan pergi dengar daripada dia. Dia bukan ulama pun, dia kata. Bukan hafal Quran pun. La haula wala quwata illa billah. Yang kau cakap tu kau hafal ke Quran? Kita telah menjadikan medan perbezaan pendapat dan aliran pemikiran menjadi sebab untuk kita berpecah belah. Walaupun kita terpaksa untuk berdepan dengan orang yang non-Muslim. Satu hal yang kedua, kadang-kadang saya pun heran tengok orang Melayu ni. Bila ada kes besar dalam negara, katalah kan Dr. Zakir Naik ini diserang lah oleh non-Muslim. Bukanlah diserang, maksudnya diminta untuk disekat. Sebenarnya dia orang tak pernah dengar pun ceramah Dr. Zakir Naik. Sebab Dr. Zakir Naik bukan menggalakkan permusuhan. Dia nak nyatakan persamaan antara agama daripada sumber agama yang betul. Maksudnya dia nak cerita ajaran agama Hindu daripada teks Hindu sendiri. Kalau tak betul, bagi tahulah kat mana tak betul. Ada pula di antara kita kata, tak payah nak pergi bela sangatlah Zakir Naik ini, hang ceramah agama pun bukan pergi. Saya kadang heran tengok pemikiran orang kita ni. Dia bela satu orang Muslim walaupun dia tak pergi kuliah, tapi bila mana satu orang tokoh Muslim dihina, dia bela, menunjukkan ada iman lagi dalam jiwa dia walaupun dia tak pergi kuliah. Sagi kalau dia tak peduli, kita marah juga. Dah lah kuliah pun tak pergi, tokoh kita kena halang pun tak bela, hang nak jadi apa? Bela tak kena. Tak bela pun kena. Kita jangan duk sindir lah, bagi tahulah bagus bela tu. Lepas ni kita kena pergi sama-sama ceramah dia. Bagus betul. Ni duk pelekeh orang, janganlah duk bela sangat. Hang ceramah agama pun tak pergi. Jadi tak betul lah. Jadi saya ingat dalam isu ni kita kena bersama lah. Ini bukan masalah bukan isu kena bela mamak, tak. Ini isu dia adalah isu ukhuwah Islamiyah dan maruah agama kita. Baik. Kita azan? Azan lo. Okay, pergi azan lo. Okey, kita sambung sikit lagi. Cuma insya-Allah saya akan baca Kitabul Iman ni pada kuliah akan datang, sebab soalanmu banyak ni datang kat WhatsApp. Saya jawab satu-satu lah insya-Allah. Bolehkah seseorang hamba itu memaki orang yang memungkiri janji? Dalam hadis menyebut, laisal mu'min bita'an wala la'an walal fahish walal badhi atau kama qala. Tidaklah sifat orang beriman itu ta'an, pencerca, walal la'an, pelaknat, walal fahish, kaki mencarut, walal badhi, seorang yang buruk percakapan dia. Itu bukan sifat orang yang beriman. Jadi tuan-tuan tengoklah kan, kalau dia tu cakap bukan main lagi, kononnya pejuang agama tapi mencarut saja kerjanya, ataupun maki orang saja kerjanya, maka itu bukan sifat orang yang beriman lah. Ada something wrong pada iman dia. Orang beriman ni walau macam mana dia marah pun, dia ada disiplin dia. Nabi SAW ni dia marah juga kadang, tapi dia akan tahan marah dia. Dia tak maki orang, dia cakap benda yang betul.
La darar wa la dirar. Tak boleh nak mudaratkan orang dan tak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Satu benda yang saya sebut selalu, ialah kadang-kadang kita ni tak sedar, dalam keadaan marah, kita selalu menjadikan orang yang kita benci sebagai contoh ikutan. Kita tahu orang yang kita benci itu, kita benci kerana sikap dan perangai dia. Kita benci kat satu orang sebab dia ni suka mengacau orang. Ataupun kita benci satu orang kerana mulut dia jahat, suka mencarut contoh. Ataupun suka maki orang. Jadi bila kita teremosi dengan makian dia, kita akan maki dia balik. Secara tidak langsung, kita telah menjadikan dia sebagai contoh ikutan untuk kita ikut. Sedangkan kita benci sikap dia, kita pergi ikut dia buat apa? Kan? Jadi sebab itu, kita kena hati-hati dalam bab ni. Orang yang kita benci tidak pernah dihantar oleh Tuhan untuk kita jadikan dia sebagai contoh. Maka kalau kita benci dia kerana maki, kita jangan maki dia balik. Kita hanya nyatakan kebenaran saja. Okey, satu. Soalan pertama. Dan tuan-tuan, kalau orang maki kita ni, patutnya kita kena suka. Bila dia maki kita tu atas dasar kebenaran yang kita buat, dia maki kita, patutnya kita kena syukur. Kerana pahala kita masuk dalam kantung senarai pahala kita tanpa ada usaha. Kan? Orang duk maki kita kerana kita buat kerja dakwah. Orang duk maki kita kerana kita duk sebar kebaikan. Kita dalam muhasabah diri tengok macam tak ada je benda salah aku buat. Apa yang aku sebarkan ni kerana aku nak pelihara hadis Nabi. So kita kena syukurlah orang duk maki kita. Pahala masuk dalam kantong pahala. Walaupun kita tak ada usaha, dia masuk aje. Kerana dia orang yang kutuk kita, maki kita ni, hari akhirat dia akan bayar balik kat kita dengan pahala dia. Kalau dia tak ada pahala, kita punya dosa dia akan ambil. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Baik. Kemudian, tapi mungkir janji ni satu benda sifat yang tak elok lah. Bahkan Nabi kata di antara ciri-ciri orang munafik ni suka mungkir janji. Ya. Bagi tahu macam tu lah. Dia mungkir janji, kita bagi tahu kat dia. Dia jangan maki, kita kata, pasal apa mungkir janji? Dulu janji macam ni, dah macam ni pula. Hantar tak? Mungkir janji ni sifat orang munafik kan tu. Dah cukup. Tu je nak cakap. Terima kasih banyak. Lagi tajam kan? Daripada kita maki-maki, dia balas balik. Sekali kita bagi hadis kat dia, dia pun terus insaf kan? Keluar air mata darah tu. Sekiranya beliau mempunyai dua suami, yakni 2 kali perkahwinan, di akhirat nanti suami mana yang akan ditemuinya? Satu orang dia kahwin, lepas tu suami dia meninggal. Kan? Lepas tu dia kahwin yang lain. Dia kahwin yang lain, suami nombor 2. So nanti bila kat syurga, nanti dia confuse. Nak ikut yang ni ke yang ni? Kalau nak pilih yang ni, yang tu kecil hati. Nak pilih yang tu pula, yang ni handsome lagi. Adalah beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat, antaranya riwayat Tabrani. Sebahagian riwayat menyebut yang dia akan bersama dengan lelaki yang paling akhir. Suami yang paling akhir. Ada riwayat yang kata dia akan bersama dengan suami yang paling baik, paling saleh. Tetapi semua riwayat dalam bab ni tidak sahih. Semua hadis-hadisnya dhaif. Semua hadis-hadisnya dhaif. Maka kita kata apa? Kita kata setakat ni tidak ada riwayat sahih yang kita tahu. Cuma jangan risau, dalam syurga ni tempat nikmat. Dengan siapa pun dia bersama, dia akan berada dalam keadaan bahagia. Kerana Allah memberi jaminan. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku ciptakan, aku sediakan untuk hamba-Ku yang saleh syurga yang mana mata manusia tak pernah tengok, telinga manusia tak pernah dengar, dan tidak pernah terlintas nikmatnya di atas mana-mana jiwa manusia. Maka bersama siapa pun dia akan bahagia. Suami dia yang tak dapat dia pun, suami dia pun kalau masuk syurga akan bahagia. Tu kalau suami dua-dua masuk syurga lah. Kalau suami seorang masuk neraka, maka dia akan bersama suami yang syurga tu. Ni cerita suami dia dua-dua bagus belaka.
Kalau suami dia seorang lagi mangkuk ayun masuk dalam neraka, yang tu tak kira lah, dia akan bersama suami dia yang berada dalam syurga. Ni kalau cerita ni dua-dua bagus, sebab tu dia pening nak pilih. Maka dia akan berada dalam keadaan bagi mungkin Allah Taala akan beri pilihan kat dia. Nah? Ya. Sebab dua-dua dia cinta. Boleh jadi. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. So jangan risaulah. Kita kita usaha dapat syurga dulu. Yang ni jangan fikir lagi. Dah sampai nanti baru fikir. Sekali jangan buat nak saya susah nak buat pilihan ni kan. Lama-lama amal tak masuk neraka terus pada muka. Wallahiyazubillah. Hukum sedekahkan Fatihah pada ibu bapa atau anak-anak yang masih hidup. Hukum sedekah Fatihah pada anak-anak yang masih hidup. Yang saya biasa dengar dah mati. Yang masih hidup ni saya tak tahu. Nanti cek balik. Budaya remaja sekarang suka pakai t-shirt ketat dan seluar ketat. Adakah sama hukum berpakaian seperti ini di antara lelaki dan juga perempuan? Gini tuan-tuan. Kalau perempuan memang ada hadis khusus. Nabi kata sinfani min ahlin nar lam arahuma, hadis riwayat Muslim. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Hadis riwayat Muslim. Dua golongan daripada kalangan manusia ni yang aku belum pernah jumpa di zaman ini. Qaumun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Satu kaum yang bawa cemeti duk pukul manusia secara zalim. Ini penolong penguasa yang zalim. Ni Nabi kata ahli neraka. Satu golongan yang Nabi tak pernah jumpa lagi, tapi akan muncul di akhir zaman. Satu lagi kaum Nabi kata nisaun kasiyatun ariyat. Satu golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Kata Al-Imam Nawawi, berpakaian tapi telanjang ni dua. Sama ada dia pakai itu nipih nampak dalam, ataupun dia pakai itu ketat sehingga nampak zahir badan dia, nampak bentuk tubuh dia, perempuan ni. Ma'ilatun mumilat, dia jalan catwalk. Tahu catwalk? Dia jalan catwalk. Ma'ilat, mumilat, dan dia menggalakkan orang lain untuk tiru dia. Dan dia tarik pandangan orang-orang lelaki yang berpenyakit jiwanya untuk tengok dia. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dan kepalanya mereka sanggulkan seperti mana bonggol unta yang sengit. Sebab tu kata para ulama, orang nak pakai tudung ni, pakai tudung tu bagus, tapi jangan duk sanggul tinggi sangat macam bonggol unta sengit. Jangan duk sanggul. Kan sekarang ni sanggul kan? Sanggul besar, tak elok. Jangan sanggul belah atas, bawah sikit, biar orang tak nampak rambut tu. Sebab orang lelaki ni dia nampak sanggul tu pun dia lain macam dah. Baru nampak sanggul. Dia duk fikir macam mana, kata rambut tebal ni mesti lawa. Dia duk bayang, bahaya. Bahaya, jangan. Baik. Kemudian dia kata ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah fala yadkhulnal jannah. Golongan ni tak masuk syurga kata Nabi, wala yajidna rihaha. Dia tak akan dapat, bukan hanya tak masuk syurga, tak dapat bau syurga, yang mana syurga ini baunya boleh dihidu daripada perjalanan 50 tahun. Perjalanan tu 50 tahun dah dapat hidu lah. Maknanya dia dah lah tak masuk syurga, jauh daripada syurga. Jadi orang perempuan ada larangan pakai pakaian ketat dan pakai pakaian yang jarang, memang ada hadis khusus. Cuma lelaki tidak ada hadis khusus kadar yang saya tahu. Maka ulama dia kata kalau seorang lelaki dia pakai katalah pakaian yang ketat, nampak bentuk tubuh dia, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh?
Kerana orang lelaki ni, orang perempuan pula syok tengok dia. Bila dia pakai ketat, syok tengok. Tak ada apa Ustaz, saya pakai ketat pun borak Ustaz. Jangan, ada orang minat orang borak-borak ni. Mana kita nak tahu kan? Okey. Jadi hukum dia makruh. Jangan pakailah yang ketat-ketat ni. Pakai yang biasa-biasalah. Okey. Bolehlah pakai ketat, dia pakai dalam rumah. Tapi kalau orang pakai ketat, dia solat, sah tak solat dia? Sah. Solat dia sah. Kerana solat ni dikira jangan nampak warna kulit. Kalau nampak warna kulit, baru tak sah. Masih jarang lah. Tengok dalam tu nampak warna kulit, baru tak sah. Assalamualaikum. Saya amat berminat dalam sukan yang agak mencabar dan agak keras. Contohnya seperti rugby. Ada orang kata sukan ni tak dibenarkan dalam Islam sebab dia boleh mencederakan anggota badan. Okey. Rugby ni, dia satu permainan yang ganas. Maksudnya kita rempuh orang. Maka ia akan menyebabkan kekasaran pada orang lain. Maka bila ada kekasaran, kita telah dikira melakukan satu jenayah pada sahabat kita. Maka tidak dibenarkan. Sebab memang nature game tu tak boleh. Kerana memberikan kekasaran pada orang. Mungkin kita rempuh dia sampai patah tulang rusuk dah. Maka kita dianggap berdosa lah masalah. Dia beza dengan bola. Bola ni kasar tu pilihan sendiri. Memang tak boleh kasar-kasar ni. Tapi kalau dia hentam, tackle kaki orang tu sampai patah, dia lah berdosa. Tapi undang-undang tak benar kan. Tapi rugby ni memang dia sendiri boleh rempuh kan. Ini yang difatwakan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, seorang ulama daripada Saudi. Sama. Dia mencederakan. Wallahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tak suka pada orang yang melampau pada orang lain. Boxing kan. Silat, tengoklah silat. Kalau dia tak mencederakan, hanya sekadar orang kata latihan, tak apa. Saya suka bersukan seperti bola sepak. Adakah pakaian yang saya guna, seluar tight, seluar menutupi parah lutut sambil memakai seluar pendek di luarnya, adakah ia dikira tutup aurat atau menepati maksud sebenar? Kalau dia pakai seluar tight sampai ke lutut, dikira tutup aurat lah. Dan kalau dia pakai seluar pendek tu dia sebenarnya atas sikit pada lutut tu dikira sebagai aurat. Tapi oleh kerana tak dapat tutup aurat dengan sempurna, melainkan tutup lutut, maka sebab tu diminta tutup lutut. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Benda yang wajib tak dapat sempurna dengan satu benda, maka benda tu pun jadi wajib. Maka sebab tu disuruh tutup lutut tu. Ni pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi kita tak nafikan di sana ada pandangan ulama lain yang mengatakan lutut lelaki ni tak aurat. Ataupun paha lelaki ni tak aurat berdasarkan riwayat Bukhari. Yang mana Anas bin Malik mengatakan dia pernah tengok Nabi masa naik kuda, naik kenderaan dia, maka dia punya kain terselak, Anas nampak paha Nabi yang putih. Dan Nabi biar je, Nabi tak tutup balik. Maksudnya Nabi biarkan dia tengok. Begitu juga ada hadis yang Nabi masuk, Nabi duduk dalam rumah dia, Abu Bakar masuk, Nabi biarkan dia punya paha terbuka. Umar masuk pun dia biar, Osman masuk baru dia tutup. Sahabat tanya pasal apa tutup? Kerana dia kata Osman ni malaikat pun malu dengan dia. Macam mana aku tak malu? Maka di sana cuma hadis ni dia ada syak sikit. Ada yang sebut paha, ada yang sebut betis. Maka sebab itu mazhab Syafi'i dia kata tak, kita kena ambil yang ahwat, kita kena ambil yang berhati-hati. Betis sebenarnya, bukan paha. Yang riwayat yang Anas kata tadi, nampak paha Nabi tu tak sengaja terbuka, dia kata. Maka sebab itu saya mengatakan kita ambil pandangan yang lebih berhati-hati dalam masalah ni, tutuplah lutut tu. Tutuplah lutut tu. Maksudnya kita ambil daripada pusat ni sampai lutut. Tapi ada imam-imam, ulama-ulama yang awal macam Al-Imamul Bukhari, macam At-Tabari, macam Ibnu Hazmin Al-Andalusi, satu pandangan daripada mazhab Maliki mengatakan lutut bukan aurat, bahkan paha pun tak aurat. So kita kena tahu dalam masalah ni ada khilaf ulama. Kita pegang pendapat yang lebih berhati-hati, tutup lutut. Tapi kalau satu hari kita pergi solat dekat surau yang ada Arab, kita pergi solat dekat surau KLCC, nampak dia pakai seluar seteng, janganlah ambil gambar. Tengok, dia kata Arab ni sesat dah. Come on. Dalam masalah ni ada khilaf di kalangan para ulama.
Habis tu mazhab yang kata peha tak aurat, aurat dia apa? Aurat lelaki pada mereka cuma 2 kemaluan. Laki lah, depan dan kubul dan dubur. Selain daripada tu tak dikira sebagai aurat. Tapi kena ingat jugalah, bila Imam Bukhari kata yang aurat macam tu, tapi kita kena faham uruf jugalah. Hari ni kalau katalah saya pegang mazhab Bukhari, saya datang kuliah pakai seluar dalam, ya tuan-tuan berheran. Apa ustaz ni kan? Imam Bukhari tak nak buat macam tu kan? Kita kena faham jugalah. Teori satu bab, hukum hakam yang diikat dengan fiqh, dengan uruf, dengan suasana setempat satu bab yang lain. Nah? Ha? Orang bina badan kan? Kalau dia sebenarnya bila mana kita bina badan ni, kita nak tunjuk badan kita pada orang kan, dia akan menimbulkan syahwat apa semua, yang tu tak dibenarkan sebenarnya. Tak dibenarkan. Dia yang kata aurat ni maksudnya kita bila dia kata benda tu tak aurat, tapi bila kita buka menyebabkan orang lain terfitnah, maka kita kena tutup. Orang lain terfitnah tu maksud orang lain tengok boleh timbul syahwat kat kita. Kena tutup. Dia kalau tak pakai baju tu tak apa lagi. Tapi bila hadiah kemenangan daripada hasil benda tu yang berurat kafir. Segala apa yang datang daripada perkara yang dilarang, maka tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Sama. Baik. Saya ada seorang pakcik, dia bukan orang kaya, tapi kalau ada duit lebih dia suka sedekah, suka tolong orang dengan ikhlas, tak suka mengumpat. Apa orang tuduh dia tak pernah pun dia ambil hati, bertanggungjawab pada keluarga. Cuma satu je kekurangan dia tak kerjakan solat. Tak tahulah kenapa. Adakah amalan solehnya diterima oleh Allah? Yang ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertama sekali ulama berbeza pendapat tentang hukum orang yang tinggal salat ni. Majoriti ulama ataupun boleh kita katakan mazhab Syafi'i sendiri mengatakan orang yang tinggal salat ni ada 2 kategori. Yang pertama, yang tinggal salat dengan sengaja ni ada 2 kategori. Yang pertama, orang yang mengingkari kefarduan salat. Kalau dia ingkar kefarduan, dia kata salat tak wajib atas saya, maka kafir. Bukan Syafi'i saja kata, bahkan majoriti ijma' ulama kata kafir. Tapi kalau dia tinggal salat kerana malas, mazhab Syafi'i kata dia tak kafir tapi dia fasik. Maka dia dah buat satu dosa besar. Manakala mazhab Hanbali mengatakan orang yang tinggal salat dengan sengaja ni kafir. Walaupun dia buat benda baik yang lain, dikira kafir. Cuma Syekh Utsaimin dia detailkan lagi masalah pandangan dalam mazhab Hanbali ni. Dia kata bukan orang yang kafir dengan tinggal salat ni bukan tinggal 1-2 solat, dia tinggal solat mutlak tu. Tak pernah solat langsung. Itu baru kafir. Tapi kalau tinggal 1-2 tu, dia kena qada lah balik. Maka ada 2 pandangan dalam masalah ni. Jadi pakcik ni, kita dalam Malaysia ikut mazhab Syafi'i dalam isu ni kan. Maka pakcik ni dah buat satu dosa yang besar kerana dia tak solat. Dan kita doakan supaya dia solat lah. Dan kalau dia tak solat pun bukan kerana dia mengingkari kefarduan solat, tapi dia malas nak solat. Jadi pahala yang lain tu akan dihitung. Tapi orang yang tak solat ni, dia dah buat satu dosa yang sangat besar. Masalakakum fi saqar? Apa dia kata? Apa jawapan dia, orang yang berada dalam saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Jawapan mereka kata kami tak solat. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar ni? Kami tak solat. Tu jawapan pertama dia. Jadi sebab itu solat ni satu benda yang sangat penting, kena jagalah. Tapi pahala-pahala yang lain itu akan dihitung insya-Allah oleh Allah. 3 soalan ni. Saya suka pelihara kucing. Bagi makan, bagi ubat kalau kucing tu sakit. Soalan saya, adakah ada kelebihan kepada saya di akhirat nanti? Adakah kucing-kucing ni memberi kebaikan? Apa saja kebaikan yang kita buat pada makhluk akan dihitung oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW menyebut,
Nabi kata, ma min muslim yaghrizu qarsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw bahimah aw insan illa kana lahu bihi sadaqah. Atau kama qala. Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pokok, kemudian datang burung makan, datang binatang haiwan lain makan, ataupun datang manusia makan daripada pokok yang dia tanam tu, melainkan ia dikira sebagai sedekah. Bahkan ada dalam hadis Bukhari, ada seorang perempuan yang kurung kucing sampai mati, tak bagi makan. Nabi kata apa? Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha wa lam tut'imha. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka hanya semata-mata kerana seekor kucing yang dia kurung, dia tak bagi makan. Maka sebab itu kita beri makan kepada haiwan, kita beri makan pada orang, ini semua dikira sebagai amal saleh, insya-Allah. Saya ambil wudu. Apakah sunnah selepas ambil wudu? Selepas ambil wudu ni kita doa. Kita doa la ilaha illa, macam mana tu? Allah lupa dah pula. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita doa yang tu. Kemudian, adakah membiarkan ia kering dengan sendiri atau sunnahnya dikeringkan dengan mengelak? Ada hadis Bukhari yang mana Nabi keluar daripada tempat wudu, isteri dia bagi dia mindil, bagi dia kain untuk lap, Nabi tak mau. Jadi kalau tidak ada keperluan, kita biarkan. Kalau ada keperluan macam sejuk ke apa, kita lap lah. Kalau tak ada, biarkan. Ceramah Dr. Zakir Naik ada menjawab soalan di manakah Allah, dan Dr. Zakir memberikan jawapan berdasarkan Quran, iaitu Allah mengatakan dia di arash dan Nabi mengiyakan. Soalannya, kenapa ada setengah pihak seperti NGO Aswaja tidak mahu berlapang dada menerima hujah ini dan akhirnya melabel Wahabi bagi mereka yang menggunakan hujah seperti yang dinyatakan oleh Zakir Naik hatta oleh almarhum Tok Guru Ni Aziz. NGO ni, siapa yang tak setuju dengan dia Wahabi, tak kira lah sama ada dia kata Allah Ta'ala kat langit ke, kat mana-mana ke, ataupun tak bertempat ke, selagi mana tak setuju dengan pendapat dia, Wahabi lah. Inilah kerja NGO ni. Bahkan orang yang kadang-kadang satu mazhab dengan dia, Asy'ariyah pun, yang mengatakan Allah wujud tak bertempat pun, bila tak setuju dengan dia pun, dianggap sebagai Wahabi. Jadi Wahabi ni dah jadi satu label mudah. Tak setuju dengan aku Wahabi, tak payah nak bincang panjang-panjang. Aku nak bincang panjang-panjang pun aku tak reti. English aku pun tak pandai. Jadi senang je Wahabi. Senang nak sekat orang. Kemudian last, apakah pengisian terbaik untuk seorang ibu tunggal? Sama ada kematian suami atau pisah untuk mengisi kekosongan jiwa? Untuk mengisi kekosongan jiwa tu, selain daripada membaca Al-Quran, kalau jumpa calon yang sesuai kahwin lah. Kahwin ni satu benda yang dibenarkan oleh Islam. Maka bila kita jumpa calon yang kita rasa sesuai, kita kahwin lah. Dan tak salah pun ibu tunggal ni bila dia berkenan dengan satu-satu orang, bagi tahu kat orang tu. Tak salah. Kan? Kata minta maaf, Haji, saya berkenan tengok Haji. Kan? Apa salah? Tapi Haji tu macam terkejut sikit lah. Tercabutlah kopiah dia. Esok jadi Pak Ma'on lah kan? Ini tak salah, bagi tahulah. Tak pun kalau kita biasa orang Melayu ni beradab sikit lah. Tapi tak, sebenarnya tak salah. Orang perempuan zaman Nabi datang kat Nabi tawar diri. Dia kata, iyalah Ustaz, yang tu Nabi. Tuan-tuan bayang, asal kalau satu orang Nabi yang akhlaknya sangat baik, satu orang perempuan sanggup pergi tawar diri kat dia. Nabi ni kira hebat lah, dia sanggup pergi tawar diri kat Nabi, sedangkan dia tu tara mana sangat. Kan Anas bin Malik ada perempuan tawar diri pada seorang lelaki zaman dia. Ada orang lain kata, tak malu yang perempuan ni. Apa bagi tahu macam tu? Anas kata dia ada pendirian. Sebenarnya tak salah pun. Tapi cuma dalam masyarakat kita tu nampak macam ganjil sikit lah. Jadi kita boleh guna orang tengah lah. Guna orang tengah bagi tahu kata, teringin tak nak kahwin lagi macam tu kan? Tak apa, boleh. Dan benda tu tak salah pun. Biarlah nak kahwin. Kan?
kerana benda tu halal dalam Islam, maka kita jangan pandang serong pada orang yang nak buat kebaikan, orang yang nak halalkan hubungan. Ya? Ni kadang-kadang kita ni, orang tua ataupun orang yang kematian suami, dia dah habis iddah, dia nak kahwin lagi kan. Kita duk kata, apa ni dah tua-tua pun nak kahwin. Biarlah dia nak kahwin. Benda, kadang-kadang benda yang boleh ni kita duk pandang macam buruk. Tapi benda yang haram kita pandang elok. Anak muda naik motor dua-dua belum kahwin, baru tunang naik motor peluk-peluk. Biasalah orang muda. Tapi orang tua nak kahwin, nak buat jadi hubungan tu halal, ish. Dah tua pun kata. Nampak tak? Kita punya neraca penilaian tu dah tak apa nak stabil lah. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Ya. Ada satu lagi. Dia kata, dia ayat tu, wallai takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Isteri-isteri yang kamu takut mereka menderhaka kepada kamu, hendaklah kamu nasihat dia. Nasihat. Kemudian hendaklah kamu pukul dia, kemudian hendaklah kamu asingkan daripada tempat tidur. Maksud pukul ni di sisi ulama-ulama yang mentafsirkan hadis ayat Quran ini ialah kita pukul yang tak cedera dan tak memberi kesan. Maksudnya kalau kita nak pukul, kalau Imam Syafi'i dia kata pukul dengan kayu sugi. Maksudnya pukul yang kayu sugi ni tara mana sangat. Kita ambil kita punya buruh gigi kat dalam bilik air tu kan, kita pukul. Bukan nak bagi dia sakit, tapi nak bagi dia rasa kita serius dalam masalah tu lah. Itu sebenarnya. Bukanlah maksudnya bila kita dah nasihat pun dah tak jalan, kan? Nasihat pun dah tak jalan, jadi dia pun ambil black belt dia, pakai baju taekwondo dia, mari sparring. Taklah, maksudnya dia pukul itu pukul sikit lah, pukul sikit nak tunjukkan saya serius dalam masalah ni. Tapi sebenarnya orang perempuan ni, kalau dia tu ada iman lah, kalau dia tu salihah, kadang-kadang kita cakap tinggi suara sikit pun dia dah sedar dah. Tapi bila sampai tang pukul pun tak sedar lagi, maknanya memang brutal lah tu. Brutal lah tu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Suami isteri batal wuduk ke tidak? Ulama beza pendapat. Saya banyak kali dah hurai benda ni. Pertama sekali mazhab Syafi'i mengatakan batal walaupun tak sengaja. Kerana mazhab Syafi'i menggunakan qiraat au lamastumun nisa. Apabila kamu sentuh wanita. Sentuh ni maksud dia sentuhlah. Sengaja ke tak sengaja, namanya sentuh, tak batal lah. Tapi mazhab Hambali dia kata ayat Quran tu kita kena faham lamastumun nisa, saling sentuh menyentuh. Bukan sentuh saja. Kerana qiraat yang mutawatir mengatakan lamastumun nisa, bukan lamastumun nisa. Lamastumun nisa bermakna saling sentuh menyentuh. Maknanya bila ada syahwat baru batal. Dan ada juga hadis yang Nabi SAW salat dan Aisyah baring depan Nabi. Bila Nabi nak sujud, Nabi cubit kaki Aisyah, Aisyah pun tarik, Nabi sujud. Cuma mazhab Syafi'i kata, dia takwil, dia kata masa tu Aisyah mungkin pakai stokin. Aisyah pernah hilang Nabi satu malam. Aisyah pergi cari-cari, Aisyah kata tangan aku betul-betul landing atas kaki Nabi, Nabi tengah sujud. Kaki Nabi tu dia berdiri. Mazhab Syafi'i dia takwil, dia kata Nabi pakai khuf, Nabi pakai stokin barangkali. Tapi hadis tak sebut, cuma andaian dia saja. Cuma saya berpandangan, wallahu alam, saya lebih setuju dengan pandangan Hambali dalam masalah ni, kerana pertama sekali hadis yang kata Aisyah sentuh kaki Nabi, Nabi sentuh kaki Aisyah tu umum. Dia tak kata pakai tak pakai. Maka kita kena kata umum lah.
Tak ada dalil yang kata dia pakai. Maka kita kata, kalau ada dalil bagi tahu dia pakai, so clear. Tapi tak ada dalil bagi tahu dia pakai. Satu. Yang keduanya, bila kita pergi ke Mekah, kita buat haji. Kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i, memang susah. Memang susah. Tanyalah siapa yang pernah buat haji. Memang kan tak boleh buat. Melainkan sangat-sangat susah. Masa kita tawaf tu, kita mesti tersentuh isteri. Kalau tak sentuh isteri pun, isteri orang. Itu yang masa saya pergi kursus dulu kan. Saya dulu pergi kursus. Ada pakcik jurulatih tu bagus juga dia punya perkataan tu. Dia kata, kita bila pergi kursus lama-lama ni, tengok anak orang teringat anak sendiri. Tengok bini orang lupa bini sendiri. Waliyazubillah. Jadi dan ada satu lagi hadis yang menunjukkan bahawasanya semata-mata sentuhan itu tidak membatalkan. Apabila Nabi SAW sangat-sangat menganjurkan kita sebelum ambil wudu, sebelum tidur kita ambil wudu macam nak solat. So kita bila nak tidur kita ambil wudu lah macam nak solat. Lepas tu kita pun naik atas katil. Agak-agak orang yang dah kahwin boleh tak amal sunnah ni? Kalau pegang tak sengaja pun batal. Naik atas katil je, bini pun naik. Oi, tidur bawah. Saya ada wudu hari ni. Bini pun terkejut. Lain macam jawab hari ni. Semenjak belajar dengan Rozaimi ni lain macam. Aku juga yang kena. Jadi, bolehlah nak guna mazhab Syafi'i lah masalah ni, tapi kena struggle sikit lah. Kita bukan menghina mazhab tu. Kita kata mazhab tu dia pegang pada pendapat yang berhati-hati. Cuma dalam isu ni saya nampak Hambali agak lebih kuat dari sudut dalil dia. Tapi kalau siapa nak pegang mazhab Syafi'i silakan. Itu lebih selamat. Tapi susah sikit kalau dia pergi umrah, susah sikit bila dia nak amal sunnah sebelum tidur tadi ni. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Minta maaf tuan-tuan ambil masa yang panjang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.